Baik, kita nak teruskan dengan berita teknologi di mana Mobile World Congress ataupun MWC merupakan antara acara tahunan teknologi pengguna yang terulung diadakan di Barcelona, Sepanyol. Acara MWC Barcelona ini menyaksikan sejumlah produk baru dilancarkan oleh pengeluar teknologi seperti Huawei, Honor, Xiaomi dan juga Samsung. Selain itu, syarikat telco seperti Axiata juga sering membuat pengumuman kerjasama menarik di acara ini. Untuk tahun ini, MWC Barcelona kembali pada paras kapasiti besar sama seperti sebelum pandemik COVID-19. Rakan-rakan kami, Hilal Azmi dan Ibrahim Sani melaporkan dari Fira Barcelona seiring acara MWC ini. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan setugas di studio saya di Barcelona bersama dengan Hilal Azmi dan juga saya Ibrahim Sani di mana kita menghadiri MWC Barcelona. MWC adalah Mobile World Conference, jadi brand susulan daripada pandemik, dan MWC ini adalah satu acara yang sangat besar untuk dunia consumer technology ataupun teknologi pengguna. Antara jenama-jenama yang suka datang dekat MWC adalah jenama-jenama Android kesemuanya. Honor, Redmi, Xiaomi, semua all that, including Huawei. Dan mereka telah pun menyatakan bahawa mereka akan membuat satu pengumuman, beberapa pengumuman yang besar, termasuk pengumuman peranti-peranti baru dan pengumuman networking baru dan sebagainya. Baik. Yang penting juga kita kena tengok Samsung contohnya, belum ada lagi choice yang untuk buat satu announcement yang besar, tapi one thing is for sure, Apple is not here. Jadi Hilal, apa pendapat Hilal tentang situasi? Kalau kita tengok balik kepada MWC 2023 pada kali ini, selepas sahaja dunia dilanda pandemik kan, Yim, kan? Apa yang boleh kita katakan, dunia MWC 2023 ni kita boleh lihat banyak perkembangan-perkembangan baru dalam dunia teknologi mudah alih ini ataupun mobile teknologi ini, yang mana kita boleh lihat ada perkembangan dari segi 5G dan ada juga perbincangan-perbincangan selepas 5G, apakah 6G, 7G dan sebagainya, apakah yang mungkin berlaku. Jadi inilah tempatnya di platform inilah, kesemua platform-platform ini dibincangkan apakah piawaian-piawaian yang mungkin tepat yang boleh dimanfaatkan oleh semua negara di seluruh dunia, dan inilah tempatnya semua gergasi-gergasi teknologi ini berkumpul dan juga mendapatkan pandangan masing-masing untuk mengenal pasti piawaian yang boleh digunakan di peringkat dunia. Okey, so tadi saya pun telah hadir kepada satu talk yang diberikan oleh Telefonica. Mereka dekat situ menceritakan tentang implikasi metaverse di dunia consumer Telefonica. Satu lagi event yang saya pergi adalah dengan SK Telecom, di mana mereka pakai AI, VI, MR, VR. Complete set tu. Metaverse, artificial intelligence, all that. User. Dan pada masa sama juga, Yim, dalam SK Telecom tadi, ada satu teknologi metaverse. Sebab kita tahu metaverse ni dia bukan boleh bergantung kepada satu syarikat semata-mata. Sebab dia adalah platform yang perlu digambling bersama di semua syarikat untuk membolehkan platform ini menjadi tumpuan semua orang, dan disitulah menjadi lubuk perniagaan kepada semua syarikat-syarikat telekomunikasi ini. Dan kita boleh bayangkan mungkin SK Telecom difahamkan, kami dengar hura-hura dekat MWC ini, ada yang mengatakan mereka ini akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi di Malaysia dan serantau Asia untuk membolehkan teknologi metaverse ini dikembangkan di seluruh Asia dan seterusnya ke seluruh dunia. Baik. Since you brought it up, kami di sini di bawah auspices of Axiata, dan Axiata telah pun memberi satu, orang kata, kiasan, gambaran dan sebagainya, di mana mereka akan membuat beberapa pengumuman yang penting dengan industri telekomunikasi seperti SK Telecom, dan anak-anak syarikat Axiata seperti ADL, Axiata Digital Lab, ADA dan sebagainya, dan Celcom Digi. Mereka semua ni akan membuat beberapa pengumuman-pengumuman yang menarik dalam jangka masa sehari, 2 hari ini. Jadi kita pun baru first day, literally by the way, kita literally landed pukul 7 pagi, letak beg terus mari sini ke Dewan. So hari pertama pun kita dah tengok ramai orang. Dan sebenarnya MWC 2023 ni memang tempat lah di mana lubuk ke semua maklumat-maklumat itu ada. Jadi kami perlu pilih jugalah. Kalau kita nak cover semua, tak boleh, impossible. Tak sampailah. Tapi
because MWC menarik perhatian beberapa media-media antarabangsa seperti Wall Street Journal dan sebagainya. Tadi pun kita pun pergi berhijrah kejap dekat Wall Street Journal punya booth, tengok macam mana dia buat Journal House nama dia. Dan itu juga sebenarnya bukan Ada conversation. ada conversation sebab apa? Kita nak tengok juga bagaimana teknologi ni boleh melengkapkan keperluan dunia media. Sebab kita tahu dunia media dekat Malaysia terutamanya sudah menghadapi banyak cabaran, sehingga banyak syarikat terpaksa mengecilkan operasi mereka. So how to Jadi optimize? macam mana kita nak optimizekan wartawan-wartawan, cameraman dan sebagainya untuk berjalan dengan teknologi, bermanfaatkan teknologi sepenuhnya untuk memberikan kandungan yang lebih jitu, tepat dan juga lebih manusia. One thing that attracted my interest is 5G. Yes. Because 5G seperti mana kita pun tahu, Malaysia telah pun mengumumkan belanjawan 2023 Malaysia Madani, itu full name belanjawan kita, dan Perdana Menteri / Menteri Kewangan telah pun menyatakan bahawa lebih penelitian dan lebih transparansi akan diberikan terhadap Single Wholesale Network Company Malaysia untuk menguruskan 5G, iaitu DNB, dan kita nak benchmark tentang bagaimana Single Wholesale Network yang menguruskan 5G di serata dunia sedang dijalankan. Betul. Dan bagaimana ia mungkin akan diperlihatkan di Malaysia, memandangkan 5G rollout di Malaysia sering diperdebatkan, namun DNB dan juga Ericsson mengatakan bahawa mereka masih lagi mengikut schedule dalam rollout of the 5G. So that is a conversation yang kita akan teliti dengan lebih mendalam. Metaverse, 5G, apa lagi? Apa ni, dunia baru, bagaimana peranti, the latest the phone. latest phone dan dan- juga bagaimana pekerjaan di masa depan. Ya, Pekerjaan masa depan, the application future tu of apa work. ni? Yes. So maybe Hilal boleh ceritakan sikit tentang apa yang Hilal dah nampak first day dekat sini? Okey, saya dah boleh nampak sebenarnya dari segi rakan-rakan wartawan yang ada dari seluruh dunia dekat sini juga antara perkara yang juga menjadi perhatian saya, sebab kita nak tengok juga bagaimana wartawan-wartawan yang ada di benua-benua lain yang juga berkumpul dekat sini, bagaimana mereka bekerja dengan menggunakan peranti-peranti hebat yang ada ni untuk mengoptimasikan cerita-cerita mereka. Itu juga antara perkara yang mungkin saya nak tengok jugalah lepas ni. Baik. Okey, so dekat sini kita akan membuat beberapa wawancara yang menarik dalam jangka masa 2-3 hari ini. Namun demikian, pelbagai perkara yang sedang diperlihatkan, termasuk beberapa protes yang kita pun telah lihat di jalanan dekat belakang kita tadi, ada a few protes, kita pun tak tahu protes apa. Ini disebabkan kerana MWC dapat menarik sehingga 100,000 pengunjung untuk tahun 2023. Sefaham kita, sebelum ini, sebelum pandemik, MWC dapat menarik sehingga 120,000 pengunjung ke MWC. Namun 2-3 tahun yang kebelakangan ini memang terdapat kekurangan yang sangat ketara terhadap kehadiran MWC. In fact, tahun lepas dikatakan bahawa hanya 20,000 orang sahaja yang dapat hadir. So bayangkan, normally 120,000 and then drop to near zero. Only last year 20,000 plus. This year close to 100,000. So as you can see, the recovery process is very clear. Macam mana MWC kembali bertenaga. And we can see that literally. Ada ramai orang tengah jalan, banyak produk yang sedang dipertunjukkan dan sebagainya. And most of them is talking not just about yang mana kita cakap tadi. Most of them are talking about application, how to bring back the workforce into 2023 even better. Yes. Jadi itu antara perkembangan yang mungkin kami boleh bawa dari masa ke masa dari Barcelona untuk anda. So itu saja dulu kot mungkin dari kita. Okey, Ibrahim Sani dan juga Hilal Azmi laporkan dari Barcelona, Spanyol. Kembali kepada rakan-rakan di studio. Okey, cukup menarik sekali Hilal dan juga Ibrahim Sani. Nanti share lah balik KL, nanti mungkin ada buah tangan ke kan, ataupun lebih penting adalah bagaimana untuk mengadaptasi teknologi terutama dalam industri media pada masa kini. Terima kasih sekali lagi Hilal dan juga Ibrahim Sani membawakan perkembangan dari Barcelona.